Berharap serta berdoa agar rohnya tenang di sana. Walau ku tahu dia tak setia, tapi ku tetap mencintanya. Hingga kini masih ku ingat pinjam tak adil sering ku dapat. Namun akan ku buktikan yang ku setia padamu. Hai, sekali lagi saya tengok puan ni kan, dah lama tak makan, tak minum. Tu, tengok orang lain kat luar. Bahagia gembira je. Yang puan ni duk seksa diri sendiri. Aku tidak mau keluar. Untuk apa aku keluar, Darmo? Kau sendiri tahu, sejak suami aku meninggal, aku merasakan yang sejarah hidup aku ini sudah lama selesai. Dan aku sudah mengambil keputusan untuk mati bersama-sama suami aku. Hai, ngeri tau tak saya dengar puan. Di sini hanyalah menanti sampai bila pun ku tak pasti. Tuan Matopo tu dah lama meninggal puan. Tu semua atas kehendak Tuhan. Saya pun dah kehilangan suami, tapi saya tetap teruskan hidup macam biasa. Bukankah tu lebih baik puan? Aku cuma bertanya, Darmo. Jangan bercakap seperti itu lagi. Darmo, kau tahu, sejak Tuan Martopo meninggal, aku merasakan yang hidup aku ini sudah tidak bernilai lagi. Adakah kau rasa aku ini masih hidup? Ya, nampaknya begitu. Adakah kau faham, Darmo, apa yang aku maksudkan tadi? Tak ada guna kata-kata tu puan. Lebih baik puan pergi berjalan kat kebun, tengok dunia sikit. Lepas tu pergi bagi makan kat Tobi. Sagi saya pergi tolong puan lah. Muni, ada perasan tak semenjak kehilangan Tuan Motopo ni? Aku tengok Nyonya Motopo tu makan tak kenyang, tidur tak lena. Ibarat malaslah nak cakap. Siapa tak sayang suami Enda oi? Nasib perempuan malang memang macam Nyonya Martopo tu lah. Posisi wanita malang memang begitu agaknya. Itulah suami dulu pun hidup bergelumang hutang, kaki perempuan bersukaria, tak ingat isteri kat rumah. Malang sungguhlah Nyonya Motopo dapat suami macam tu. Walaupun begitu, Tuan Martopo tu dia sering buat onar. Tapi kau lihatlah, si Nyonya Martopo tu masih cinta melangit dengan Tuan Martopo. Kadang-kadang tak paham saya dia buatnya dengan perangai dorang tu. Daripada kita cakap macam ni, lebih baik kita pergi pasar. Dapat juga tengok lelaki handsome kat luar sana. Jom. Apa tunggu lagi? Ayolah. Sayang, sekiranya engkau masih hidup, engkau sendiri boleh melihat
betapa aku sangat mencintaimu. Aku sangat menyayangimu. Aku sangat merinduimu, sayang. Siapa itu? Saya tidak mau terima pelawat. Puan, ada orang nak berjumpa dengan Puan ni. Dia mendesak sangat nak jumpa Puan. Dia kata ada hal penting katanya. Kau pergi bagi tahu dia yang saya tidak mau terima pelawat. Ya, Puan. Kau pergi bagi tahu dia sekali lagi yang aku tidak mau terima pelawat. Faham? Baiklah, Puan. Aku Baitul Bilal. Aku datang dari jauh nih mau ambil hutang. Sekarang kau panggil kau punya tuan rumah, aku mau jumpa. Cepat. Puan, saya dah bagi tahu kat dia dah Puan. Tapi dia mendesak nak jumpa dengan Puan juga. Dia kata ada hal perniagaan. Saya pun tak tahu. Tapi kan dia sangat garang Puan. Saya pun takut. Sebab dia memang nak jumpa sangat dengan Puan. Baik, bawa dia ke sini. Orang tidak tahu adat. Apalah yang dorang maukan dari aku? Selalu saja mengganggu ketenangan aku. Aku berbesar hati untuk memperkenalkan diri. Nama aku Baitul Bilal. Okey, apa yang Tuan maukan? Allah yarham suami engkau meninggalkan aku nih. Meninggalkan aku dengan 2 bil nih yang berjumlah 12.000. Oleh karena aku perlu bayar hutang laki kau nih esok pagi di bank rakyat. Aku mau kau bayar hutang nih hari ini juga. Kau dengar? Hari ini. Paham? 12.000? Apa yang suami saya belanjakan untuk Tuan? Dengan uang sebanyak itu? Oh, berbagai jenis. Silap aku beras, kacang, kacang soya, minyak, dan oh ya, dan juga rumput untuk kuda. Sekiranya betul apa yang Tuan katakan tadi, yang suami aku ada hutang 12.000, sudah tentu aku akan bayarnya. Tapi maaf Tuan, hari ini aku tidak mempunyai uang. Boleh tak kau bagi aku sedikit masa untuk aku bayar hutang itu pada hari esok? Sebab bendahara aku akan ke kota pada hari esok untuk mengambil duitnya. Dan aku benar-benar mau bunuh diri. Sekiranya tidak dapat bayar utang itu esok, mereka akan rampas ladang aku. Kau faham tak tuh? Tuan. Aku rasa aku sudah cukup menjelaskannya tadi. Yang kau akan dapat duit itu pada hari esok. Aku tak peduli. Aku mau kau bayar hari ini juga. Faham? Kau dengar? Hari ini. Muktamad. Maaf Tuan, aku tidak dapat membayarnya untuk hari ini. Dan aku tak boleh tunggu sampai lusa. Aku mau hari ini. Paham? Tetapi, apa yang saya boleh lakukan sekiranya saya tidak dapat membayar hari ini? Sebab saya tidak mempunyai uang, Tuan. Jadi kau memang tak boleh bayar. Maaf, hari ini aku tidak dapat membayarnya. Betul? Iya, memang betul. Terima kasih. Kalau Puan nak tahu, dari semalam hingga pagi aku langsung dah dapat duit. Sebab apa? Sebab mereka tidak bayar hutang. Oleh kerana mereka tidak bayar hutang, bunga semakin bertambah. Kalau orang bayar tidak apa juga. Ini langsung tidak. Aku rasa aku sudah cukup menjelaskannya tadi pada kau. Yang kau akan dapat duit itu pada hari esok. Dan bendahara akan bagi duit itu pada hari esok. Kau faham? Ya Allah, aku tidak mau berjumpa dengan bendahari Puan. Tolong fahamkan maksudku. Tak guna. Ups, maaf. Sesungguhnya Tuan, saya tidak biasa dengan bahasa yang kau gunakan tadi. Dan saya juga tidak mempunyai keinginan untuk meneruskan semua pembincangan ini. Pinjam duit tapi tak nak bayar hutang.
Inilah sebenarnya aku tak suka bercakap dengan perempuan. Tak aku duduk dalam kotak daripada bercakap dengan orang macam ni. Aduh. Endah. Oh, Endah. Bunyi bising dekat rumah Nyonya Martopo tu kan, saya rasa agak menyeramkan juga ya. Kadang-kadang ingin saya melihatnya. Itulah, aku pun tak faham. Ish. Endah, Murni, sudahlah kamu berdua asyik ikut campur urusan Nyonya Martopo. Kasihanilah wanita yang ditimpa musibah berkali-kali itu. Bayu. Diam sudahlah. Buat je lah kerja kau tu. Sibuk je. Jangan ikut campur. Saya cuma rasa kasihan dengan nasib Nyonya Martopo. Dia tidak pernah menyakiti kamu berdua. Sebaiknya doa baik-baik sahaja buat dia. Usah banyak cakap, Bayu. Saya dan Endah tu cuma ingin mengetahui hal yang sebenar. Nyonya Martopo tu pun, alah, bukan orang lain, warga sini juga. Jadi niat saya dan Endah ni baik. Cuma ingin mengetahui apa yang terjadi antara Bilal dan Nyonya Martopo. Tidak salah, bukan? Tingkah laku kamu berdua sungguh pelik. Saya cuma memberikan nasihat sahaja. Sudahlah. Ayo ni, kita pergi dari sini. Aura di sini rasa tidak nyaman tiba-tiba. Puan tu dia sakit. Dia tak mau berjumpa dengan tetamu. Sakit dan tidak mau bercakap dengan tetamu. Oh. Okey. Baik. Aku pun tak nak bercakap. Aku akan duduk di sini dan tinggal di sini sampai kau bayar hutang. Faham? Apa yang salah? Aku mau air. Wow. Tuan nampaknya bebas no kat sini. Apa? Kau sudah tahu bercakap dengan siapa sekarang? Hah? Diam. Jangan cakap. Kacau, betul-betul kacau. Laki ni tak mau keluar. Syaitan. Aish. Cukup sebenarnya kemarin aku ni untuk hancurkan dunia dengan lumpur. Hai, sampai sakit aku rasa. Mundur. Tuan, tolong hormat dalam rumah saya. Saya berharap sangat agar Tuan berbahagialah. Jangan ganggu ketenangan saya lagi. Tolong bayar duit aku. Kalau kau sudah bayar, aku akan pergi. Okay. Tuan, saya rasa saya sudah cukup menjelaskan semuanya tadi. Dalam bahasa Malaysia lagi. Yang aku tidak mempunyai uang dan Tuan akan dapat uang itu pada hari esok. Tuan faham tak? Hai. Dan aku jelaskan dengan kau dalam bahasa Melayu juga. Aku perlukan duit itu sekarang, bukan lusa. Aduh. Tetapi, apa yang saya boleh lakukan sekiranya saya tidak mempunyai uang? Puan tidak mau bayar. Puan tidak mau bayar hutang yang harus dibayar dengan aku. Saya tidak boleh. Kemudian, aku akan terus duduk di sini. Allah. Puan mau bayar sampai esok atau lusa? Bagus. Aku akan tinggal di sini sampai lusa. Sampai aku dapat duit aku. Tuan, tolong jangan teriak di rumah saya.
Dan jangan ganggu privasi saya. Aku rasa Anda tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Sudah tentu aku tahu. Tidak. Tuan tidak tahu. Tuan itu lelaki kampung yang tidak ada adat. Seorang lelaki tidak akan berjawab seperti itu di hadapan seorang wanita. Wah, hebat, sangat hebat. Sudikah kau pinjamkan mata cantik kau kepada aku? Maafkan aku sebab ganggu kau. Sungguh cantik pengalaman hari ini. Kita berjumpa lagi esok. Sama sekali tidak lucu. Biadab. Tidak lucu sama sekali, biadab. Puan memang tidak tahu bagaimana bersikap dengan lelaki. Untuk pengetahuan Puan, aku telah melihat lebih banyak wanita daripada yang Puan lihat. Aku telah banyak berurusan dengan wanita. Dan untuk pengetahuan Puan juga, aku telah meninggalkan 12 wanita dan 9 orang wanita lagi telah tinggalkan saya. Itu pun Puan nak bersedih lagi. Tetapi, izinkan saya bertanya satu soalan. Siapa yang jujur dan setia dalam bercinta? Lelaki? Mungkin. Ya, sudah tentu lelaki. Lelaki? Lelaki kau kata jujur dan setia dalam bercinta. Bagaimana kau boleh mengatakannya? Oke, kalau begitu aku juga boleh mengatakan yang suami aku adalah lelaki yang paling jujur dan setia. Dan kalau aku ingat ketika dulu betapa aku sangat mencintainya dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwaku. Tapi untuk pengetahuan kau, hanya seorang wanita yang muda dan yang kuat saja yang mampu melakukannya. Berkabung. Puan berkabung. Puan, bagaimana aku pikir? Puan ingat aku tidak tahu mengapa Puan memakai gaun hitam yang bagus ini dan menguburkan diri di antara 4 dinding ini. Apa? Apa maksud kau bercakap begitu di hadapan aku? Puan telah menguburkan diri Puan hidup-hidup. Tapi pada masa yang sama, Puan terlupa untuk menutup hidung. Wow, betapa baiknya Anda. Bayar dan aku akan pergi. Saya tidak mau membayarnya. Saya tidak peduli apa yang Tuan katakan. Saya tidak akan bayar sesen pun kepada Tuan. Pergi dari sini. Oleh karena aku bukan suami Puan dan Puan bukan tunang aku, maka kau langsung tak layak untuk membuat pertikaian. Aku tak boleh tahan lagi, Puan. Dengan hormat, pergi. Dengan segala hormatnya, bayar duit aku. Paham? Bayar. Saya tidak mau bercakap dengan orang biadab. Pergi. Pergi atau tidak? Tidak. Tidak. Darmo, bawa Tuan Bilal pergi dari sini. Sekarang juga. Tuan, bila saya dah suruh keluar tu, keluarlah. Apa masalah Tuan Suto. 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 Cepat kamu perhatikan ini. Dia pun dah hilang dan tiba-tiba saya jatuh sakit. Pergi Tuan Bilal, keluar. Dengan rasa hormat. Adakah itu sopan? Ih, kau biadab. Biadab. Dasar monyet. Selesai. Apa lagi yang kau maukan? Kau rasa aku takut dengan kau? Puan, adakah kau berpikir bahwa karena engkau ni makhluk yang romantis, jadi kau boleh hina aku tanpa batasan? Aku tidak setuju, Puan. Aku keras menentang dengan Puan. Ya Tuhan, ya Robby. Kau pikir disebabkan muka kau yang tampan tuh,
boleh buat aku takut dengan kau? Badak, badak. Kau memang badak. Sudah tiba masa untuk menghilangkan tahlil lama yang mengatakan bahwa hanya lelaki yang mampu memberi kepuasan. Kalaulah ada persamaan antara lelaki dan wanita, semestinya ada dalam berbagai hal. Pembebasan wanita? Bah. Tapi pada akhirnya ada had. Inilah buktinya. Baik, apa yang kau maukan? Bertarung atau apa? Segera. Cepatlah. Saya tahu, saya tidak main dalam petinju. Tapi untuk pengetahuan kau, di rumah saya ini ada banyak senjata. Dengan mudahnya, senjata itu akan menjatuhkan kau. Dan saya akan membunuh kau dengan sekejap mata. Aku akan tembak kening halus itu. Aku ni bukanlah orang ramai yang gosip. Dan aku ni juga bukan pemuda hijau yang sentimental. Bagi aku, tiada yang seks lemah. Oh tuan, kesianlah kat saya tuan. Pergilah keluar tuan. Tuan tahu tak tuan takutkan saya. Sekarang ni tuan nak cari gaduh pula. Ya, pertarungan. Kenapa? Sebab itulah persamaan dan itulah perbezaan. Oleh dengan itu, lelaki dan wanita adalah sama. Aku akan tembak dia dengan prinsip ini. Apa lagi yang harus aku katakan kepada wanita seperti dia? Aku akan menusuk kepala tuan. Semoga kau akan dimakan oleh syaitan. Apa lagi yang harus aku lakukan mengenai perkara ini? Dia marah. Dia yang marah. Matanya berkilau. Dia ngambil cemaran. Demi kehormatan aku, ini adalah kali pertama aku bertemu dengan wanita seperti itu. Ya Tuhan, kesianilah kami. Tak apalah, saya akan keluar pergi cari orang, pergi panggil orang. Kenapa lama dah petaka ni menimpa kami? Endah. Cuba kau tengok. Hei, Nyonya Martopo dan Bilal tak habis-habis bertikam lidah. Nyonya Martopo pun satu, semakin agresif. Senapang tu boleh dia buat macam barang mainan. Hei, menakutkan. Betul kata awakmu ni. Mati kata orang dibuatnya kalau tak tembak. Si Nyonya Mutapo tu sungguh wanita yang berwajah polos dan licik. Termasuk si Darmo yang sering bermuka-muka. Hampa dua lagi. Tak habis-habis sebohan orang. Pergi sana. Bukan urusan anda. Tidak perlu mengarah kami. Cuma anda. Betul kata Muni tu. Urus je lah hal anda. Dasar perempuan keji. Ayo Muni, kita pergi. Saya bunuh kau. Aku bingung. Aku tak faham. Andur. Aku sayang kau. Aku tidak pernah menyukai wanita seperti ini. Sebanyak 12 wanita yang aku tinggalkan. Dan 9 orang lagi wanita yang tinggalkan aku. Aku tidak pernah menyukai orang sebanyak yang aku sayangi. Aku sudah kalah. Aku tunduk seperti orang yang bodoh. Sudah 5 tahun sejak aku jatuh cinta. Aku seperti kereta api yang dihubungkan dengan kereta api. Aku mohon pertolongan kau. Ya atau tidak? Adakah kau, Puan?
saya tidak teragak-agak untuk membunuh Tuan. Saya sangat benci dengan Tuan. Karena Tuan sudah mengganggu ketenteraman dan menghina saya. Tunggu sebentar, Tuan. Ya, Pergi. Tuan boleh pergi sekarang juga. Tapi kenapa Tuan pergi? Kembalilah ke sini, Tuan. Tuan, tidak. Tuan boleh pergi sekarang juga. Pergi. Kalau Tuan ingin tahu betapa saya sangat benci pada Tuan, saya marah pada Tuan, saya betul-betul benci pada Tuan. Pergi. selamat tinggal. Tuan boleh pergi sekarang juga. Pergi. Saya tidak mau melihat muka Tuan lagi. Aku tidak akan memaafkan diri aku sendiri. Jatuh cinta seperti budak sekolah. Aku sayang kau. Apa yang aku perlukan adalah jatuh cinta. Esok pagi aku harus membayar bunga di bank. Kopi telah tiba dan kemudian di sana, Puan, aku tidak akan memaafkan. Ya Tuhan, ya Robby. Mumi, aku terkejut tau si Bilal dan Nyonya Motopo tu saling mencintai. Buang masa kita dua je. Ikut kisah dorang dari awal sampai akhir. Hei, betul kata Anda. Saya juga tertipu sebenarnya dengan sandiwara Nyonya Martopo dan Bilal. Sudah saya kata, usah dipikir tentang orang lain. Sekarang, apabila mata bertentang mata, boleh membuatkan cinta buta. Benci berubah menjadi sayang.